dengan reka bentuk klasik kan. Ini Namun mewah macam banget mana sih. kalau fakta katakan yang di Malaysia juga Dan antik terdapat gitu. satu syarikat yang mengeluarkan kereta mewah klasik seolah Rolls-Royce. Bufori merupakan jenama kereta buatan tangan Bagus atau banget lihat handmade namanya. yang diilhamkan oleh Coupe America. Oke guys, kembali dalam video reaction aku malam hari ini. Guys, kalian tahu gak kalau Malaysia itu ternyata punya 10 jenama kereta yang katanya rakyatnya pun banyak yang gak tahu. 10 guys, literally kayak 10. Gue lumayan shock juga baca judulnya karena yang gue tahu itu cuma beberapa doang. Kayak cuma Proton, MYVE, Bufori, that's it. Itu doang yang gue tahu. Tapi ternyata Malaysia punya merek-merek mobil yang lain guys, yang mungkin kita tuh belum tahu. So di video kali ini gue mau reaction video dari Fakta Channel nih. Judulnya menarik banget, 10 jenama kereta milik Malaysia yang rakyatnya pun katanya nggak tahu. Kira-kira ada kereta apa aja? So jadi tanpa lama-lama langsung kita lihat video sekarang. Tapi sebelum itu subscribe dulu, nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian dari setiap kali gue upload video ke YouTube. Oke, sekarang kita lihat videonya. 10 jenama kereta yang kurang tak tahu pun dimiliki oleh rakyat Malaysia. Oh, wow. Sebelum 10 tu jangan ya. lupa subscribe Ingat. Fakta tau, dan jangan lupa tekan loceng. Jangan lupa subscribe Fakta guys. 10. Number 10 Bufori. Bufori, I see. Fakta Gue yakin tahu. mesti ramai di antara korang Ini yang dari tahu Australia ya. tentang jenama Rolls-Royce yang sangat terkenal dengan pengeluaran kereta mewah dengan reka bentuk klasik kan. Ini Namun mewah macam banget mana sih. kalau fakta katakan yang di Malaysia juga Dan antik terdapat gitu. satu syarikat yang mengeluarkan kereta mewah klasik seolah Rolls-Royce. Bufori merupakan jenama kereta buatan tangan Bagus atau banget lihat handmade namanya. yang diilhamkan oleh Coupe America tahun 1930-an. Syarikat ini Ini kayak mobil dimiliki tua gitu, oleh guys, 3 tapi beradik antik. yang berasal daripada Lebanon dan menetap di Ada Australia. George namanya, ini gue tahu iaitu ada George. Anthony, George dan Gary Corey. Kan dari Australia. Kenapa Fakta cakap dari Malaysia pula? Ini kerana pada tahun 1988 Dipindahin kesemua ya. operasi pembuatan dan jualan yang dijalankan di Australia telah dipindahkan sepenuhnya ke Malaysia atas nama Bufori Motor M9 Berhad yang terletak di Kepong, Kuala Lumpur. Kalau korang nak tahu, Bufori membawa maksud Be beautiful, you unique, and fantastic. Oh, O ini original, kepanjangannya, I guys. romantic, dan I irresistible. Sesuai dengan kecantikan dan keunikan kereta ini yang Ini jujur dibuat menurut gue ini dari carbon bagus fiber banget sih mobilnya. dan Kevlar buatan tangan dengan harga bermula serendah 1.4 juta ringgit. Harga dia je boleh beli Myvi Facelift 2022 1.3G Auto lebih kurang 30 biji. Wow. Satu mobil 9. Bufori senilai dengan 30 biji mobil barusan. Proton. Nah, I see, Yang gue ini tahu. mesti korang semua kenal kan? Tahu. Terkenal Proton ini sehingga kan banyak kereta yang dihasilkannya terkenal bukan Wih, sahaja udah di sebanyak Malaysia, ini kah malah mobil di Proton? luar negara. Siapa sangka jenama nasional Malaysia ini pada awalnya ditubuhkan sebagai pengeluar produk Mitsubishi Motors MMC mula mengeluarkan Oh, kereta awalnya Mitsubishi sehingga ya? mengangkat Malaysia sebagai negara ke-11 di dunia yang mempunyai keupayaan untuk menghasilkan kereta sendiri. Di dalam industri penghasilan automotif, ke-11 di penggunaan reka dunia. bentuk kereta jenama lain adalah sesuatu perkara yang biasa dan normal kerana ini boleh mengurangkan kos pengeluaran dari segi pembuatan acuan ataupun mold. Sebagai contoh, Proton Wira yang diperkenalkan pada tahun 1993 ini berkongsi dan diubah suai dari platform CB2A, Wira, CB4A, itu Proton CB9A pertama. dengan Mitsubishi Lancer. Kini pasaran Proton telah pun terkenal di lebih daripada 15 buah negara dengan pasaran ekspor terbesarnya di United Kingdom. Di 8. Indonesia juga ada, cuman jarang. Inocom. Bila Inocom, korang nampak baru jenama denger. ini, mesti korang terbayangkan lori kan? Ini kerana Oh, ini mobil jenama lori, ini guys. sangat terkenal dengan penghasilan lori. Tapi jangan terkejut, banyak jenama-jenama kereta di Malaysia yang selama ini kita sangkakan jenama dari luar negara sebenarnya adalah jenama Inocom. Contohnya Kalian macam ada yang kereta pakai nggak Inocom mobil ini? i10, Oh, ini nih. Inocom Santa FE, Oh, bagus Inocom juga. Atus Prima, Inocom Gats dan juga Wih, kayak Inocom Kijang Matrix. Innova Tapi barusan. ramai yang menyangkakan jenama kereta ini adalah daripada Hyundai. Padahal dah terang-terang dekat logo tu letak logo Inocom. I Anak see. syarikat Samdabi Motors yang berpangkalan di Kulim Kedah ini merupakan sebuah syarikat pemasangan kontrak berlesen
untuk kenderaan Hyundai, BMW dan Mazda di Malaysia. Pelancaran produk pertamanya adalah Innoco Permas yang dilancarkan pada tahun 1998 yang mengambil reka bentuk berasaskan Renault Traffic generasi pertama. Ini kayak mobil Manakala Upin produk Ipin kedua yang pula adalah hantu Innoco itu. Dorimas yang diambil reka bentuknya berasaskan Hyundai Yang Portal. ambulan hantu tau gak? 7. Number 10. NASA. Oh, number 10, number Kalau 7. korang nak tahu, NASA. syarikat NASA merupakan satu-satunya syarikat kereta Gue baru dengar dalam juga ini bisnis sih. video kali ini yang terlibat dalam pelbagai jenis perniagaan daripada automobil, permotoran, perhotelan. Oh, jadi hinggalah NASA ni kepada kayak pendidikan. multi ini ya? NASA merupakan sebuah syarikat konglomerat atau multi industries yang Multi-industri. ditubuhkan pada tahun 1975 oleh Allahyarham Tan Sri SM Nasimuddin di bawah nama kumpulan Syarikat NASA. Sama seperti syarikat kereta Wow. yang lain, NASA juga banyak menghasilkan kereta yang dijenamakan semula dan diubah suai daripada jenama luar negara. Contohnya seperti Kia Carnival sebagai Nazaria, Kia Carens sebagai Naza Citra dan Oh, jadi Kia diubah Picanto depannya jadi Naza. sebagai Naza Surya untuk pasaran Malaysia. Malah NASA juga I pada see. tahun 2006 pernah mengeluarkan kereta Naza Sutra yang berasaskan reka bentuk Hafe Lobo dan Naza 206 Bestari yang berasaskan daripada reka bentuk Peugeot 206. Punyalah besar syarikat Naza ini sehingga mereka memegang meniru gitu franchise ya ini. untuk jenama-jenama yang besar. Wow. Dikatakan kini syarikat milik Harley keluarga ini Davidson. mempunyai aset semasa bernilai 1.3 bilion ringgit. Wow. 6. Number 6. Pro 2. I see, gue Pernah tahu tak korang gue. terfikir dari mana sebenarnya nama Proton dan Pro 2 terhasil? Kalau korang nak tahu, nama Proton diambil sebagai nama Perusahaan Automobil Nasional Sdn Bhd. Manakala Pro 2 pula Perusahaan diambil daripada singkatan Roda 2. Perusahaan Automobil Kedua Oh. Sdn Bhd. Sesuai dengan namanya, Pro 2 merupakan syarikat pengeluar kereta nasional kedua. Ini kayak saingan selepas Proton gitu gak sih? Syarikat yang ditubuhkan pada tahun 1993 Bener yang terletak di Serendah Selangor ini Oh, merupakan ini di syarikat Selangor. yang dimiliki oleh UMW Corporation Sdn Bhd, iaitu antara syarikat perindustrian terbesar di Malaysia. Pro 2 banyak menggunakan reka bentuk daripada Daihatsu dalam penghasilan keretanya. Ini kerana Daihatsu mempunyai pegangan sebanyak 20% dalam Pro 2 ketika pelancarannya. Sebab itulah kalau korang tengok kereta pertama Pro 2 iaitu kereta kancil diambil reka bentuknya daripada Wow, Daihatsu Mira. kecil lucu ya. Kereta kancil. 5. Caterham. Gue Caterham gak tahu. merupakan sebuah syarikat pengeluar kereta trek lumba yang ditubuhkan Oh, ini di mobil Caterham, ini. England pada tahun 1973. Wow. Namun pada tahun 2011, tim Lotus Apa sih namanya itu mobil dikuasai apa? oleh Tony Fernandez bersama rakan perniagaannya iaitu Datuk Kamarudin Meranun dan SM Nasaruddin, CEO NASA, telah menggemparkan media di Malaysia apabila telah berjaya membeli dan mengambil alih Caterham Group. Lotus kemudian telah dinamakan semula sebagai Caterham F1 berikutan pembelian tersebut di mana banyak pertandingan perlumbaan kereta F1 di dunia telah disertai F1, syarikat ini. F1. Namun apa yang menyedihkan, pada tahun 2021, Tony Fernandez sekali lagi mengejutkan media Malaysia apabila mengumumkan telah menjual Caterham kepada VT Holdings, iaitu sebuah syarikat automotif yang berpangkalan di Jepun. Oh, dijual Walaupun lagi syarikat guys ini ke kini Jepang. tidak lagi dimiliki oleh Malaysia, namun faktor masukan juga kerana impaknya di dalam dunia pemotoran dan automotif Malaysia. Oh, ada dampak lah gitu ya istilahnya. 4. Number 4. Isna Vernia. Wih, ini Korang as mesti lebih. tahu jenama-jenama Wow. besar yang banyak menghasilkan supercar Oh, bukan terkenal ini. seperti Ferrari, Lamborghini, Koenigsegg, Aston Martin, McLaren, Pagani, Bugatti dan banyak lagi. Tapi korang tahu tak, suatu ketika dahulu Malaysia juga pernah hampir mengeluarkan supercar sendiri. Terkejut kan? Pada tahun 2005, hasil daripada lakaran seorang anak tempatan bernama Ismail Naziadin, sebuah prototipe supercar pertama Malaysia yang diberi nama Isna Vernia, telah berjaya dihasilkan di bagus. bawah Isna Sport Sdn Bhd. Isna Kenapa Sport gak juga pada diluncurin, masa kah? itu merancang untuk mempamerkan kereta ini di Geneva Motor Show 2006 dan mahu mengambil bahagian dalam perlombaan Le Mans 24 Hours Endurance. Le Mans.
Le Mans. Le Mans. Lemang. dan mahu mengambil bahagian dalam perlumbaan Le Mans 24 Hours Endurance. Walaupun masih di dalam fasa prototype, kereta yang hanya akan dibina sebanyak 150 unit dikit ini banget, terbatas telah pun ini. mendapat tempahan Limited edition, sebanyak 20 unit. Namun apa yang menyedihkan, Ismail Naziadin yang bertanggungjawab dalam mengetuai projek ini bagaimanapun telah meninggal dunia sebelum sempat projek itu dijalankan. Waduh. Perkara ini telah mengakibatkan projek ini juga tertangguh begitu sahaja. Wih, sayang banget ya, padahal itu desainnya udah bagus banget TD tuh. Cars TD sama Cars. juga seperti Bufori, TD Cars merupakan sebuah syarikat Mobil yang antik menghasilkan kereta-kereta klasik yang Klasik. pernah wujud di Malaysia di bawah nama TD Cars Malaysia Pte Limited. Kebanyakan kereta-kereta yang dihasilkan syarikat Oh, ini pernah dipakai adalah kayak dari jenis Sultan-Sultan roadster itu ya, yang yang itu suka- tidak berbumbung dan mempunyai 2 tempat duduk. Dan antara Yang kereta pas hari yang kemerdekaan paling suka terkenal dipakai. pernah dihasilkan syarikat ini adalah TD2000. Sebenarnya reka bentuk TD2000 dilahirkan pada tahun 1986 di Australia, hasil daripada idea Ross Marshall, iaitu seorang usahawan dan peniaga kereta di Sydney. Dipendekkan cerita, projek ini telah gagal disebabkan Marshall menghadapi masalah kewangan menyebabkan projek ini tergendala. Oh, sayang banget. Sehinggalah pada tahun 1998, beberapa orang ahli perniagaan dari Malaysia telah bertindak membeli hak intelek untuk TD2000 dan kereta ini mula dibina di sebuah kilang yang terletak di Glen Mary, Selangor. Namun kereta ini tidak mendapat sambutan kerana citarasa rakyat Malaysia yang tidak menggemari bentuk kereta klasik Oh, dan sayang rekaan banget, guys. bumbungnya Padahal ini bagus. yang boleh berlipat dikatakan tidak sesuai dengan cuaca di Malaysia. Iya, panas ya. Yelah, kalau balik-balik hujan je, penat juga nak buka tutup bumbung. Pasaran kereta ini lebih tertumpu kepada luar negara seperti di United Kingdom, Jepun, Singapura, Thailand, Taiwan, New Zealand dan Australia. Kayak mobil buat Namun raja-raja sehingga kini, gitu. tiada sebarang berita mengenai syarikat ini dan kereta TD2000 terus menjadi peninggalan sejarah Malaysia. Oh, tapi berarti udah ada 2 ya yang gagal itu. Poem. Yang gagal Percaya rilis tak gitu. kurang kalau Faktau katakan sebelum wujudnya syarikat kereta Tesla pada tahun 2003, Wow, ini Malaysia cikal juga bakalnya telah kah? cuba membangunkan perusahaan kenderaan elektrik. Perusahaan automobil elektrik Malaysia Sdn Bhd atau Ini Power sekarang udah punya bukan kan? sebuah syarikat hasil kerjasama IMA antara 7 Tenaga nggak sih? Nasional dan Fraser Nash Research yang ditubuhkan pada tahun 1996, di mana syarikat ini bertujuan membina kereta elektrik bersaiz kecil. Kereta pertama yang pernah dikeluarkan oleh Power adalah Elex Surya yang juga merupakan kereta elektrik pertama Malaysia pada Disember 1997. Oh, udah Menjelang lama tahun banget 2000, ini. dilaporkan Power telah menjual lebih 3,000 kenderaan elektrik di dalam banyak dan loh. luar negara. Malah kayak bajai kereta ya itu juga bentuknya. telah digunakan sebagai pengangkutan rasmi semasa Sukan Commonwealth 1998 dan Sukan Olimpik musim panas tahun 2000. Walaupun penjualan kereta ini agak memberangsangkan atas sebab-sebab yang tidak jelas, Power mula jatuh dan dilupakan menjelang pertengahan tahun 2000. Number 1. EV Innovation. Ini juga Gue merupakan asing salah juga satu ini. syarikat Malaysia yang diwujudkan dalam usaha mempelopori dan membangunkan industri penghasilan kereta elektrik setelah Projek Power. Syarikat ini mula diasaskan pada tahun 2019 dengan Wih, projek bagus. pertamanya iaitu Berarti ini listrik Mica juga ya? dengan kerjasama Institut Automotif, Robotik dan IoT MARI, di mana Mica membuat penampilan pertamanya di pameran sains kejuruteraan Kuala Lumpur pada November 2019. Apa yang lebih menarik, projek ini bukanlah dibina semula berdasarkan blueprint kereta elektrik sedia ada, tetapi 100% dibina, direka, diselidik dan dibangunkan oleh jurutera Malaysia sendiri. Bagaimanapun dilaporkan projek ini tergendala sementara disebabkan pandemik yang melanda dunia. Bangga betul rasanya kan? Mungkinkah suatu Ini full hari buatan nanti Malaysia sih. juga mampu menghasilkan kereta elektrik sendiri setanding Tesla?
Itu sajalah Bisa untuk video sih. kali ini. Jangan lupa subscribe Faktau guys untuk menghargai pemilik video aslinya ya. Yang gue tahu itu cuman Bufori, Pro 2, Proton, udah itu doang. Cuman 3, selebihnya 7-nya itu bener-bener asing banget di gua. Gue orang Indonesia, wajar aja gue gak tahu ya. Coba kalian orang Malaysia, mobil-mobil tadi tahu gak kalian itu bahwa itu dari Malaysia? Memang ada beberapa yang tidak sampai rilis gitu. Ada satu dan yang keduanya tadi malah kurang laku karena ya tidak sesuai dengan cuaca di Malaysia yang kadang panas kadang hujan gitu karena gak ada atapnya. Tapi ini adalah sebuah pencapaian yang sangat luar biasa guys. 10 mobil dari beberapa tahun lalu, itu bukan tahun-tahun sekarang. Sebelum Malaysia maju seperti sekarang, Malaysia udah menciptakan 10 mobil tuh guys. Jadi memang cikal bakal Malaysia maju seperti saat ini tuh udah ada sejak dulu guys. Ya karena Malaysia dekat sekali ya dengan Inggris. Banyak juga mobil-mobil dari Malaysia tuh yang dipasarkan dan sukses laku di Inggris gitu. Mungkin mudah-mudahan nanti bisa mengepakkan sayapnya di Asia Tenggara lebih luas lagi ya. Karena Proton juga saya lihat di Indonesia masih jarang banget meskipun memang sudah masuk ke Indonesia. Tapi itu udah bagus banget sih. Gue kalau ngomongin soal mobil suka inget sama mobil SMK. Itu buatan orang Indonesia. Gak tau nasibnya sekarang gimana. Hilang ditelan zaman, kayaknya gak ada yang pakai deh. Beda ya sama Proton, itu mereka buat, menciptakan, terus dipakai gitu oleh rakyatnya. Bahkan mungkin banyak rakyatnya yang lebih cinta produknya sendiri yaitu Proton di samping mobil-mobil buatan Jepang, buatan Cina, buatan Amerika yang canggih. Proton juga gak kalah saing di sana. Itu artinya rakyat-rakyat Malaysia dan juga pemerintah Malaysia itu mengapresiasi dan benar-benar memandang penting suatu ciptaan baru di negaranya. Jika ada seorang yang bisa menciptakan mobil itu langsung diberikan perhatian dan sebisa mungkin dikembangkan supaya penemuan tersebut itu bisa dimanfaatkan dan menghasilkan produk baru dari negeri sendiri. Karena kita bakal bangga banget pakainya guys kalau itu dibuat di negeri sendiri. Meskipun memang ornamen-ornamen lain seperti kayak mesin dan sebagainya mungkin ada yang import gitu. Tapi at least kita tuh udah bisa lah gitu menciptakan mobil sendiri, itu udah bangga banget, bener gak? Coba di sini ada gak kalian subscriber aku pengguna mobil-mobil dari 10 daftar mobil ini? Atau mungkin ada sebagian dari kalian yang punya Bufori? Coba komen, tapi komennya harus yang ada ringgitnya ya kalau yang punya Bufori. Karena kalian udah pasti sultan banget. Bercanda guys. So, karena ini udah malam, tahu gak ini jam berapa? Jam 2:30 malam. Gue mau tidur dan yap, itu sudah video kali ini. Thank you so much for watching guys. Hope you guys like it. Tinggalkan like, komen, dan subscribe jika suka. Nyalakan juga lonceng pastinya supaya kalian tidak ketinggalan setiap kali aku upload video. Kayak itu. Oke, saya Nabir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.